Shalom semua, selamat petang dan salam sejahtera. Mari kita bersiap sedia dan mari kita bersatu dalam doa senyap. Mari kita nyanyi sebuah lagu, Ajar Kami Tuhan, Ajarlah Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan hajab jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena itu, ajarlah kami ya Bapa, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu
Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di syurga, kami berterima kasih sebab Engkau membantulah kami setiap hari menghitung hari kami. Supaya sehingga kami dapat hati yang bijaksana. Kami ada hikmah, ada pengetahuan untuk mengenal-Mu Tuhan. Kini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah kami. Bantulah kami supaya ada hati yang rendah hati, merendahkan diri, dan ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan bantulah kami setiap kanak-kanak remaja-remaja yang telah menerima penyuntikan COVID, penyuntikan itu antigen, penyuntikan ini, minta Tuhan bantu anak-anak supaya mereka ada tubuh badan yang kuat, yang sehat. Semoga Tuhan memberkati kami pada masa ini. Kami ingin menyerahkan masa ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percubaan yang dahsyat. Tema pada petang ini adalah percubaan yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat. Mari kita tengok buku Amsal bab 7 ayat 1 sampai 27. Seluruh bab ini mengatakan percubaan yang sangat dahsyat sekali ya. Biar kita dengar saya baca ya. Hai anakku, ingatlah nasihatku dan jangan lupa akan perintahku. Turutilah perintahku, maka kamu akan hidup. Berhati-hatilah menurut ajaranku, sebagaimana kamu berhati-hati menjaga matamu. Peganglah ajaranku setiap masa dan simpanlah dalam hatimu. Perlakukanlah hikmat seperti saudaramu dan pengertian seperti sahabat karibmu. Hikmat dan pengertian akan menjauhkan dirimu daripada isteri orang lain dan daripada perempuan yang memikat dengan kata-kata manis. Pada suatu hari, aku memandang dari tingkap rumahku dan aku nampak banyak pemuda yang kurang pengalaman, tetapi khasnya aku memperhatikan seseorang yang bodoh antara mereka. Dia selalu sedang lalu di selekor jalan dekat rumah seorang perempuan. Dia lalu dekat rumah perempuan itu pada petang hari. Ketika sudah mulai gelap, perempuan itu menemui dia. Perempuan itu berpakaian seperti seorang pelacur dan sedang membuat rancangan. Dia lancang dan tidak tahu malu. Dia sentiasa mondar-mandir di jalan atau menunggu di selekor jalan. Ada kalanya dia di jalan raya, ada kalanya pula di pasar. Dia memeluk pemuda itu dan menciumnya. Tanpa malu-malu, perempuan itu berkata, aku telah mempersembahkan korban hari ini dan sekarang aku mempunyai lebihan makanan daripada korban itu. Oleh itu, aku keluar mencari engkau dan sekarang aku menemui engkau. Aku sudah memasang cadar linen beraneka warna buatan Mesir pada tempat tidurku. Aku sudah mengharumkannya dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita bercumbuan dan menikmati asrama sepanjang malam. Suamiku tiada di rumah. Dia telah pergi ke tempat jauh dan membawa banyak wang. Dia telah akan pulang selama 2 minggu. Demikianlah perempuan itu menggoda pemuda itu dengan pujukan-pujukan yang memikat sehingga tergodalah pemuda itu. Tanpa berfikir, dia mengikut perempuan itu
Pemuda itu seperti lembu yang akan disembelih dan seperti rusa yang melompat ke dalam perangkap. Sebentar lagi anak panah akan menembusi jantungnya. Pemuda itu seperti burung yang terbang menuju perangkap. Dia tidak sedar bahawa nyawanya terancam. Oleh itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku dan perhatikanlah nasihatku. Jangan biarkan perempuan seperti itu memikat hati kamu. Jangan pergi mencari dia, kerana dia telah menghancurkan kehidupan banyak lelaki. Dan yang binasa pun tidak terbilang banyaknya. Jika kamu pergi ke rumahnya, kamu menuju ke dunia orang mati. Itulah jalan pintas menuju maut. Membaca buku Amsal bab 7 seperti menonton sebuah filem. Memerihalkan mula dan tamat sebuah paragraf tentang percubaan. Lelaki itu bodoh. Seperti lembu yang akan disembelih, maju ke jalan maut. Dan dia sendiri tidak mengedarkan hal tersebut. Kita dinasihatkan oleh para hikmat. Ayat 1 dia cakap, hai anakku, ingatlah nasihatku dan jangan lupa akan perintahku. Reverend Timothy Keller menerangkan bahawa percubaan ada 3 tahap, 3 peringkat. Yang pertama, tahap pertama, merasionalisasikan percubaan, iaitu membuat percubaan itu secara rasional. Itulah rasional, itulah biasa. Dalam buku Amsal bab 7 ayat 14, dia cakap, aku telah mempersembahkan korban hari ini dan sekarang aku mempunyai lebihan makanan daripada korban itu. Orang akan membuat seraya upaya membuat alasan untuk apakah alasan itu? Alasan mereka menjadi beragama dan rasional. Oh, saya oleh sebab, contohnya, saya ada seperti sembahyang. Oh, saya ada memberi wang persembahan. Saya hanya bermesyarat dengan setiap usaha. Bincang aktiviti saja. Makan selepas bincang dan tampahan pula. Saya hanya WhatsApp dengan dia. WeChat dengan dia sahaja. Saya hanya berbual-bual dengan rakan sekelas saya sahaja. Saya tidak ada niat yang tidak baik. Jangan kamu berfikir banyak-banyak. Bagi alasan yang lain ialah, saya sangat sibuk. Jangan cari saya. Dan sekarang saya mau senang-senang. Saya sibuk. Selepas sibuk saya senang-senang tonton filem lucah. Berjudi-judi. Minum sedikit saja. Saya berbuat demikian. Saya berbuat ini ada masalahkah? Kalau kamu ada alasan seperti ini, kamu sudah membiarkan percubaan masuk ke dalam hidup kamu. Dan kamu jatuh ke dalam keadaan yang sangat bahaya sudah. Wahai para jemaah, inilah tahap pertama. Merasionalisasikan percubaan. Yang kedua, terlalu percaya akan kata-kata cinta yang manis. Kata-kata yang manis. Dalam buku Amsal ayat 15, oleh itu aku keluar mencari engkau dan sekarang aku menemui engkau. Perempuan itu berkata manis kepada lelaki ini. Lelaki ini betul percaya akan kata-katanya. Dia percaya, betul ini. Kamu memang mau cari saya. Kita senang tertipu. Ingat sendiri adalah satu-satunya yang istimewa. Seperti lagu Only You. Sebenarnya, bagi iblis atau syaitan, dialah orang yang bodoh sangat. Semua katanya penipuan ini tidak akan terjadi. Itulah tahap kedua, peringkat kedua.
terlalu percaya akan kata-kata yang manis. Ketiga, percubaan membangkitkan 5 deria, membangkitkan hawa nafsu. Dalam ayat 16, dia cakap, aku sudah memasangkan cadar linen beraneka warna buatan Mesir. Dari Mesir punya, pada tempat tidur aku, pada katil saya. 5 deria, kita senang dikeluarkan, senang dibangkitkan. Perempuan itu menghiaskan katil dengan wangi dan cantik sekali. Bagi lelaki, mana tahan, Kalau kita membiarkan percubaan sampai ke tahap ketiga, Reverend Timothy Keller berkata bahawa kita susah berpatah balik. Susah mau berpatah balik. Susah berhenti percubaan itu. Dan faham pula, yang lebih dahsyat lagi, orang berbuat dosa dan dia ingat tidak ada orang tahu perkara ini. Tuhan akan mengetahui segalanya. Berbuat dosa akan menerima akibatnya. Jangan berfikir bahawa percubaan ini hanya perzinaan antara lelaki dan perempuan. 3 tahap percubaan ini juga boleh diaplikasikan dalam setiap percubaan yang kita hadapi. Contohnya, tipu, sumpah, gaduh, curi, tamak, malas, mudah marah, angkuh hati, tidak taat, mementingkan diri sendiri, tidak takut akan Tuhan, keinginan kuat untuk mengawal, dan lain-lain lagi. Wahai para jemaat, untuk mengatasi percubaan, yang pertama, ada 3 cara. Yang pertama, menjaga hati kamu. Dalam buku Amsal bab 7 ayat 25 dia cakap, jangan biarkan perempuan seperti itu memikat hati kamu. Jagalah hati kamu. Jangan pergi mencari dia. Hati akan mengaruh perlakuan. Oleh itu, jangan membenarkan pemikiran yang kotor dan tidak bersih seperti ragi akan dalam adunan. Diragikan dalam pemikiran kita. Kata-kata fikiran yang tidak bersih itu meragikan pemikiran kita. Itulah pertama. Jangan biarkan pemikiran itu ada dalam pemikiran kita. Yang kedua, jangan berhenti di tempat yang bahaya atau laman web. Jauhkan asal percubaan. Kalau kamu terpikat semasa kamu sampai kedai toto, kedai-kedai pub, jangan berhenti di tempat yang bahaya. Jangan. Dalam buku Amsal bab 7 ayat 25 dia cakap, jangan biarkan perempuan seperti itu memikat hati kamu. Jangan pergi. Jangan pergi mencari dia. Jangan tergoda oleh percubaan. Jangan biarkan perempuan seperti itu memikat hati kamu. Jangan pergi cari dia. Yang ketiga, mengetahui bahawa percubaan membawa kemusnahan yang teruk, seperti bencana yang teruk. Kita tidak mampu membayar akibatnya. Dalam ayat 27 dia cakap, jika kamu pergi ke rumahnya, kamu menuju ke dunia orang mati. Itulah jalan pintas menuju maut. Itulah jalan pintas menuju maut. Jadi, sampai sini harapnya kita semua mengatasi percubaan. Mari kita bersatu dalam doa. Semoga Tuhan membantu kami dan jangan jatuh ke dalam percubaan. Memberi kami kuasa untuk memenangi percubaan. Untuk mengatasi percubaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Sampai sini dan sekian. Terima kasih. Bye-bye.